Okey, dah record dah. Okey, pertama sekali saya nak ucapkan selamat datang kepada Vinesh, Danish Haziq, Nur Akmal, Nurul Aimi Cute, siapa lagi? Sofia Shah, Voice Navi, Iril, Danish Akashah. Selamat datang. So, semoga kamu semua dapat fokus petang ini walaupun kamu berpuasa dan kamu tak makan dan sebagainya. Tapi jangan bimbang, kita akan teruskan pembelajaran kita tanpa sebarang masalah, insya-Allah. Okey, jom kita lihat yang pertama. Pencapaian dasar ekonomi baru dan juga dasar pembangunan nasional. So selama ni kita belajar DEB tu macam mana. Dia nak basmi apa? Basmi miskin. Nak basmi kemiskinan. Dan juga dasar pembangunan nasional disambung apa yang dasar ekonomi baru telah buat. So dia akan ada dua aspek. Aspek yang pertama ialah aspek sosial. Yang kedua adalah aspek ekonomi. Dia tak berkait dengan politik ya. Dasar ekonomi ni. Dia hanya berkait dalam sektor sosioekonomi sahaja. Okey, kita akan lihat dari sudut aspek sosial dahulu. Okey, kalau ada soalan tanya je, jangan bimbang. Jangan malu, jangan segan, tanya je. Alright. Saya lag ke? Saya lag eh? Saya lagging ke? Macam ni. Huzaifah. Yes. Oh, saya lagging eh? Ya, cikgu. Oh my god. Lagging teruk ke? Sofia Syah cakap tak lagging pun. Okey, sekarang okey tak lagi? Dengar tak? Test 1 2 3 4 5 6. Alright. Ya Allah, semoga tak lag lah lepas ni. Okey, mungkin saya patut cakap perlahan kot. Okey, aspek yang pertama kita akan masuk aspek sosial. Dan yang kedua adalah aspek ekonomi. Jom kita lihat aspek sosial ada apa. Okey, aspek sosial. Lihat, ada banyak kat sini. Kita kira dulu. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 aspek sosial. Apa yang lihat apa benda 7 ni? Kita lihat balik yang pertama. Pencapaian dia. Pencapaian DEB dan juga DPN dari sudut aspek sosial. Pencapaian dia. So kita tulis kat sini. Pencapaian. Ini. Okey, pencapaian. Pencapaian apa? Siapa tahu? Pencapaian apa? Kalau malu nak buka voice pun boleh hantar kat ruangan chat, saya baca. Pencapaian? Pencapaian apa ni? Ish. Ada siapa-siapa nak jawab? Pencapaian apa? Bab 8, Huzaifah Gabriel. Bab 8. 8.5. Pencapaian apa? Yes, thank you Nurin Iliani. Dan satu DEB, Dasar Ekonomi Baru. Satu lagi? Pembangunan nasional. Yes, thank you Ariel. Dasar Pembangunan Nasional. Dua ni je. Dalam bab 8 ni, apa yang kamu perlu fokus adalah dua benda ni je. DEB dan juga DPN. Sekarang ni kita nak lihat pencapaian dia macam mana. Pencapaian DEB dan juga DPN. Sebab tu cikgu cakap ada dua. Pencapaian DEB dan DPN yang dapat dilihat dari aspek sosial. Ni dalam aspek sosial ada 7. Ada 7 aspek sosial yang kita dapat lihat pencapaian dia. Yang pertama, nak tunjuk betapa berkesannya DEB dan juga DPN ni, Dasar Ekonomi Baru, Dasar Pembangunan Nasional, adalah kita dapat lihat penurunan kadar kemiskinan. Nanti kita lihat berapa peratus yang turunnya. Maksudnya orang miskin dah turun. Bukan turun, orang miskin tu turun. Kadar kemiskinan tu dah menurun. Maksudnya tak ramai dah orang miskin. Walaupun masih ada lagi orang miskin ya. Tiba. Okey, kemudian yang kedua, kita dapat lihat berlaku peningkatan kualiti hidup. Apa yang dimaksudkan dengan peningkatan kualiti hidup? Okey, selamat datang Iman Haikal. Apa yang dimaksudkan dengan peningkatan kualiti hidup? Maksudnya tak stres, gaya hidup
ada sektor perubatan percuma, Klinik Satu Malaysia, Jaringan Satu Malaysia. Kualiti hidup maksudnya orang tak stres dan dapat peluang pekerjaan untuk bekerja, untuk pendapatan per kapita dalam sesebuah rumah. So, quality lifestyle ada. Yang ketiga, kita dapat lihat pencapaian DEB dan juga DPN ni, betapa berjayanya dasar ini, wujud golongan pertengahan. Okey, apa itu golongan pertengahan? Jangan bimbang, nanti kita akan lihat macam mana golongan pertengahan tu. Tapi kalau kita fikir elok-elok, T20 lah kot. T20, bukan B40. Golongan-golongan T20 yang boleh rentas sepadan, yang nak bagi kereta kepada mak ayah boleh rentas sepadan, boleh pergi honeymoon. Tiba kan? Okey, tak apa. Yang keempat, kita dapat lihat betapa berjayanya dasar DEB dan juga DPN adalah dengan berjaya mencapai masyarakat perdagangan dan perindustrian. Yang ini sangat menarik. Apa yang dimaksudkan dengan masyarakat perdagangan dan juga masyarakat perindustrian? Lihat je terms perdagangan. Lihat je terms perindustrian merujuk kepada masyarakat, iaitu orang yang mendalami sektor perdagangan. Maksudnya dia ada trade. Dia berdagang, bukan berdagang atas kapal macam zaman-zaman para mesuara, zaman Hang Tuah tu. Trade, macam Shopee ke apa, tu perdagangan lah. Dan juga perindustrian. Sebut je perindustrian, kita ingat perkilangan. Kalau letak atas sikit, apa yang kamu fikir tentang perindustrian? Ada siapa-siapa nak bagi cadangan tak? Apa yang kamu fikir bila kamu dengar terms perindustrian? Kilang. Kilang, okay, good. Apa lagi? Kilang apa tu? Kilang kasut? Kilang kereta? Kilang kereta, kilang motor. Kilang motor, aerial? Banyak lagi lah. Banyak lagi. Ataupun yang ni, dia start dengan huruf P. Kalau kita tak ada, kita bawa kenderaan and then kenderaan kita tu macam kehabisan sesuatu, kita perlu petrol. Yes. Petrol. Contohnya Petronas. Nampak tak kat situ? Terus ambil term Petronas. Okey, bagus. Terima kasih. Yang kelima, kita dapat lihat berjayanya DEB dan DPN ialah pembangunan pendidikan. Maksudnya bila orang dah tak miskin, kan? Kalau kita fikir logik akal lah, penurunan kadar kemiskinan. Orang dah tak miskin, maksudnya orang ada duit. Bila orang ada duit, dia boleh hantar anak dia pergi mana? Pergi mampus ke? Pergi mana? Mampus. Pergi mana? Sekolah. Pergi sekolah ataupun atas sikit? College. College, atas lagi? University. Yes. Dapat hantar anak ke universiti. Kalau nak buat essay, kita boleh buat contoh. Contohnya, Universiti Teknologi Mara, UiTM Shah Alam. Nampak? Ataupun UU mana yang kamu nak pilih? UKM ke, USM ke? Tangan tu dah macam tu dah. Apa? Tangan apa tu? Azwan Ali. Okey. Lupakan. Okey, yang keenam, pengangkutan dan juga perhubungan. Okey, nampak je terms pengangkutan dan juga perhubungan, apa yang kamu fikir? Angkut apa? Hubungan. Angkut hubungan. Apa? Apa yang berhubung tu? Perhubungan sulit? Bukan. Pengangkutan apa? Negeri lain. Negeri lain? Okey, menarik. Macam mana nak menghubungkan negeri tu dengan negeri tu? Lebuh Raya. Lebuh Raya. Good, Nurul Aimin. Lebuh Raya. Dan juga takkanlah kita guna jalan raya je untuk berhubung lagi. Berlaburan. Okey. Pelaburan dan juga pelabuhan. Pelabuhan, apa lagi yang ni? Aeroplane. Kapal terbang. Yes. Kapal terbang. Aeroplane dan juga kapal terbang. Itulah perhubungan, pengangkutan. Contohnya sektor penerbangan. Boleh letak contoh. Air Asia, Malaysia Airlines, MH370. Bukan contoh lah tu. Tu contoh lah. Nak faham aeroplane tu macam mana. Memang dah faham macam mana. Okey, yang ketujuh, perkembangan wilayah. Apa maksud wilayah yang berkembang? Siapa boleh teka? Bandar baru. Bandar baru. Bukan bandar baru Bukit Bentuk. Apa? Dia start dengan huruf F. Segitiga. Yes. Apa yang segitiga tu? Bukan Felda. pula. Felda. Felda, segitiga, jengka. Segitiga, jengka. Bukan Illuminati. Ada mata kat sini. Bukan. Felda,
jengka. Okey. Itulah 7 benda yang kita akan go through nanti dalam aspek sosial. Baru dalam aspek sosial, kita tak masuk lagi dalam aspek ekonomi. Okey, kita lihat dulu yang pertama. Okey, penurunan kadar kemiskinan. Berjayanya, apa yang berjayanya kat sini? Berjayanya apa? Berjayanya saya ke? Apa yang berjaya kat sini? Guys, apa yang berjaya kat sini, guys? Kadar kemiskinan. Ada kemiskinan. Kadar kemiskinan. Bukan dasar tu, dasar apa? Membuka Meningkatkan peluang taraf hidup. pekerja. Dasar apa ni? Ekonomi pembangunan. Yes, inilah DEB dan juga DPN. Yang ni yang berjayanya. Apa yang kamu jawab tadi tu betul je, cuma saya saja je nak dengar apa yang saya nak dengar. Okay, sorry guys. Tapi betul je apa yang kamu cakap tadi. Tapi nak tunjuk betapa berjayanya DEB ni, iaitu Dasar Ekonomi Baru dan juga Dasar Pembangunan Nasional, jelas dapat lihat dengan berlakunya penurunan kadar kemiskinan. Ini kata utama dia, macam ibu dia. Kamu kena sebut ibu dia dulu, baru kamu sebut anak-anak dia. Sama juga dengan yang seterusnya nanti. Saya akan ulang balik. Dasar Ekonomi Baru dan juga Dasar Pembangunan Nasional, berlaku penurunan kadar kemiskinan. Kadar kemiskinan di Malaysia berjaya dikurangkan. Alhamdulillah. Usaha kerajaan mempelbagaikan kegiatan ekonomi, membuka peluang pekerjaan. Yes. Dan menambah pendapatan isi rumah yang melibatkan semua kaum. Semua orang mendapat pendapatan isi rumah yang meningkat. Ni zaman dulu ni, zaman-zaman DEB dan juga DPN lah. Kamu tahu kan range masa dia bila? Bukannya tahun 2021 pun. Tahun 2001 ni pendapatan isi rumah tu nak cakap bertambah tu agak sukar lah. Ni macam kita lihat apa yang berlaku yang pada masa yang lepas. Mungkin ada kebaikannya apabila kita lihat yang lepas dan juga sekarang. Mungkin boleh kemukakan balik kot DEB dan juga DPN ni dengan menggunakan branding yang baru. Melibatkan semua kaum, kerajaan juga menambah baik peluang untuk rakyat, mendapatkan kemudahan awam. Contoh kemudahan awam apa? Siapa boleh bagi tahu? Kereta api. Kereta api lagi? Bas awam. Bas awam lagi? Taksi. Okey, dengan adanya kemudahan awam ni, apa yang berlaku pada masyarakat? Masyarakat dapat meningkatkan taraf. Meningkatkan taraf, betul, tapi dia dah kat sini. Dapat menjimat masa. Menjimat masa dan saya tak tahu. Menjimat. Okey, anda kata you bawa kereta, isi minyak kereta pun dah RM20. Tapi kalau jimat duit. Yes. Menjimatkan masa dan menjimatkan kos pengangkutan. Term ni penting ya, bukan sahaja dalam sejarah. Dalam bahasa Melayu pun boleh jadi. Apakah fungsi kemudahan awam yang disediakan oleh pihak kerajaan? Dengan adanya KTS dan juga LRT dapat menjimatkan masa dan juga kos dalam kalangan masyarakat Malaysia. Tiba kan? Tapi betul. Menjimatkan masa dan menjimatkan kos. Jimat, masa dan kos. Yes. Yang dapat meningkatkan taraf dan kualiti hidup. Yelah, dah jimat duit, dapatlah meningkatkan taraf dan kualiti hidup. Okey, selama ni duduk bayar duit minyak RM20 nak pergi bekerja sebab guna kereta. Bila kita tukar kepada kemudahan awam, kita naik LRT, kita naik ETS dan sebagainya, dapat jimat at least dalam RM15. Dalam setiap hari. Kalau setiap hari dah jimat RM15, ni contoh ya, RM15, ni masuk dalam duit dalam tabung rumah. So bolehlah letak aircon ke apa. So dapatlah meningkatkan taraf dan kualiti hidup. Balik kerja letih-letih ada aircon. Wow, tak stres. Santai. Bahagia. Yang tu menunjukkan taraf dan kualiti hidup yang sangat hebat. Kan berbanding duit tak ada, balik rumah panas, stres. Dia tak ada kualiti hidup. Macam mayat hidup pula jadi. Kita tak nak macam tu. Kita tak nak Malaysia jadi macam tu. So kita perlulah buat apa-apa pun.
Keperluan tenaga kerja dalam bidang pertanian dan perindustrian dapat mengurangkan masalah. Yang ni pun penting juga ni. Iris, yang ni cakap pertanian dan juga perindustrian dapat mengurangkan masalah pengangguran dan kadar kemiskinan rakyat. Sebagai contoh Felda, sebagai contoh Felcra, dia mewujudkan industri pertanian dan juga perindustrian dan dapat menawarkan peluang pekerjaan kepada siapa? Kepada Bangladesh, kepada Indonesian, kepada siapa? Kepada Malaysia. kepada rakyat Malaysia, kepada masyarakat setempat. Okey, terima kasih. Contohnya pelaksanaan DEB menyebabkan kadar kemiskinan penduduk dapat dikurangkan daripada 49.3%. Wih, banyak ni. Kepada 17.1%. Daripada 1970 hingga 1990. Dalam tempoh masa 20 tahun. How about 2021? Ini semua jadi persoalan. Sebab DEB dan juga DPN ni dia ada range masa dia yang tersendiri. Kita tak boleh nak bandingkan jugalah. Tapi inilah kita dapat lihatlah dengan adanya DEB, berlaku penurunan kadar kemiskinan. Ini DEB. Kalau DPN pula, kadar kemiskinan kepada 7.2%. Wow, lagi sikit. Okay, cuba kita buat macam ni. 49.3, 17.1 dan juga 7.2. Yang ni lah range bagi DEB. Yang ni pula range bagi DPN. Ni tahun 2000. Kamu boleh ingatlah macam ni. Kalau kamu confused sangat nak ingat banyak, kamu ingat macam ni je. Ingat je tips. DEB berjaya menurunkan kadar kemiskinan sehingga tahun 1990. Kemudian ditambah lagi dengan pelaksanaan DPN yang berjaya mengurangkan lagi kadar kemiskinan pada tahun 2000. Tak boleh guna pun yang ni. Yang penting penyampaian dia sampai, iaitu DEB ni dapat kurangkan kadar kemiskinan dan DPN pun dapat turunkan lagi kadar kemiskinan tu. Yang tu yang penting. Tapi andai kata kamu gifted, kamu ingat nombor ni pun lagi bagus. Lagi mantap. Okay, you guys okay? Ada soalan? Ada soalan guys? Tak ada cikgu. Kalau saya lag bagi tahu ya. Saya bimbang juga ni. Kemudian peningkatan kualiti hidup. Peningkatan kualiti hidup. Pertumbuhan ekonomi dan peningkatan pendapatan. Gaji naik. Gaji naik menyebabkan kualiti hidup rakyat meningkat. Dapat beli kereta, dapat beli rumah, dapat beli motor. Hal ini dapat dilihat dari aspek peningkatan tahap kesihatan rakyat yang semakin baik. Yes, bila dah ada duit, kalau sakit sikit pun dah ada duit nak beli ubat. Tahap kualiti tu refer kepada pendidikan, kesihatan dan juga wang. Begitu juga dari aspek pendidikan. Yes, nampak dia cakap. Aspek pendidikan, pemilikan barang keperluan asas, kereta, rumah tadi, dan juga penyediaan infrastruktur seperti hospital dan klinik untuk keperluan rakyat. Okay, macam mana kita nak ingat kualiti hidup ni? Kualiti hidup ni kita ingat aja kualiti hidup. Macam mana kita nak tingkatkan kualiti hidup kita? Pertama sekali kita perlu ada education. Education kan. Kemudian kita ada kesihatan. Kesihatan bentuk tambahan. Hospital. Pendidikan, kesihatan. Kemudian apa lagi? Barang keperluan asas dan infrastruktur. Kita lukis rumah. Kita lukis kereta. Inilah peningkatan kualiti hidup. Hidup pula dah. Beli dah pendek. Hidup. Kualiti hidup menunjukkan kesejahteraan rakyat dan kemakmuran negara semakin baik selepas tahun 1990. Ni tahun 1990 yang last bagi DEB kan. Kemudian disambung dengan DPN. DPN. Itulah. So,
apa pencapaian DEB dan juga DPN? Kita nak jawab apa yang pertama sekali tadi adalah apa? Siapa ingat yang pertama sekali tadi? Yang pertama. Mana tu? Mengandung. Mana? Adik, mana satu? Nombor satu apa? Apa? Come on guys. Alamak. Tak lupa lah. Penurunan kadar kemiskinan. Alamak Avinash. Kita lihat balik. Yang ni. Oh, kadar kemiskinan. Penurunan kadar kemiskinan. Tak apa. Kita refresh je dulu. Penurunan kadar kemiskinan. DEB dan juga DPN. Yang kedua, kualiti hidup. Okey. Kurang miskin, naik hidup ataupun kualiti. Ya. Kita ingat 2 poin ni dulu. Okay, next. Kemunculan golongan pertengahan. Dasar ekonomi baru DEB dan juga DPN ni, dia berjaya meningkatkan pernyataan Bumiputera dan bukan Bumiputera dalam pekerjaan di bandar dengan mewujudkan masyarakat baharu yang terdiri daripada golongan profesional, pemodal, teknikal, pentadbiran dan pengurusan. Okey, kalau kita lihat gambar kat sini kan, ni gambar apa ni? Bukan penderaan tak? Ya ampun. Gambar apa ni? Gigi. Gambar Maggie, bukan. Pemeriksaan gigi. Pemeriksaan gigi. Yes. Merujuk kepada sektor perubatan lah kan, perubatan gigi. Dia masuk dalam golongan profesional. Dia mahir gila dalam, aduh kenapa ni? Sorry guys. Tak problem. Dia pen ni, dia menguji kesabaran di bulan Ramadan. Okey ni. Yang ni. Susah ni nak bulatkan gigi dia ni. Okey, ni golongan profesional dalam bidang pergigian. Yang ni dia buat apa ni? Arkitek buat plan. Buat plan. plan. Arkitek buat plan ni. Dia apa, dia study untuk PT3 pun. And then yang ni? Apa ni? Universiti. You ada pensyarah. Bagi lecture dalam. So ni adalah golongan profesional. Golongan profesional, pemodal, teknikal, pentadbiran, pengurusan. Dia cakap kat sini, poin yang pertama, perkembangan ekonomi menyebabkan keperluan terhadap bidang kerja ini semakin meningkat. Yes, katakan banyak ekonomi. Okey, ni kalau kita dapat dengan mata kasar lah. Ekonomi dulu, zaman dulu JNT, Pos Laju, Ninja Van, jarang dengar, betul tak? Sebab waktu tu perkembangan ekonomi masih lagi tak banyak. Tapi bila berkembangnya ekonomi, banyaklah keperluan terhadap bidang kerja ni semakin meningkat. Tu contohnya lah. Macam-macam wujud Ninja Van, Pos Laju, JNT. Ada lagi yang lain. Contohnya GrabFood, Foodpanda. Yang tu pun merujuk kepada perkembangan. Oh, mesti lag kan? Sebab internet connection unstable ni. Lag ke? Cikgu, kadang-kadang dia lag, kadang-kadang dia tak lag. Oh, kalau lag maklum saya ulang balik apa yang saya explain tadi. Thank you, Vinesh. Okey, sekarang ni tak lag dah kot. Okey, yang kedua, mereka dianggap sebagai golongan pertengahan dalam masyarakat. Dia ada 3 tahap. 3 tahap. Ini golongan marhain. Ini golongan tengah. Yang ini golongan atasan. Piramid. Dia panggil hierarki. Tapi dalam zaman sekarang, zaman moden, dia tak guna sangat sistem hierarki. Contohnya golongan hamba, golongan bangsawan, golongan sultan. Tak ada. Sebab dia guna terms B40, T20. Macam ni lah. Masih lagi ada kasta tu lah. Tapi kalau you guys dah masuk golongan pertengahan, ni dah kira okey lah. Masuk golongan pertengahan tu adalah orang yang ada education and then dia ada pekerjaan. Dia sudut profesional ke pemodal. Pemodal tu maksudnya ahli perniagaan lah. Dia ada modal and then dijual batik ke, baju ke, makanan ke, sambal nyet ke. Teknikal dalam bidang kemahiran. Sebagai contoh, pemasangan air conditioner, pemasangan kereta, motor, omen dan sebagainya. Pentadbiran.
pentadbiran, contohnya PPB, pendidikan, pentadbiran di MPK, Majlis Pembandaran dan juga pengurusan. Itulah. Kemudian kemunculan golongan ini menunjukkan dasar ekonomi dilaksanakan oleh kerajaan dan pihak swasta memberikan kesan terhadap peningkatan taraf hidup rakyat. Betul. Kalau dia bagi dasar ekonomi, dan dia buat, dibanyakkan golongan pertengahan ni. Golongan pertengahan ni makin ramai. Oh, membiak ramai ni. Ramai-ramai ni dia, duit dia banyak. So bila duit dia banyak, dia dapat menyalurlah untuk ekonomi negara. Sangat penting ya. Kalau golongan bawahan ni, na'udzubillah lah, tak nak cakap, tapi dia tak boleh salurkan sangat duit sebab kuasa beli dia tak banyak. Betul tak? Nak beli Milo tak cukup duit. Yang ni lah dasar DEB dan juga DPN nak kurangkan. Dia nak membasmi kemiskinan. Betul tak? Macam bab yang pertama tadi, macam isi yang pertama tadi untuk menurunkan kadar kemiskinan. Okey, siapa ingat yang kedua apa? Sebab yang pertama turun, yang kedua dia naik. Naik apa? Peningkatan kualiti hidup. Yes, peningkatan kualiti hidup. Yang ketiga ialah muncul golongan pertengahan. Betul tak? Yes, yang ketiga yang ni lah. Muncul golongan pertengahan. Masyarakat baharu ini juga memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan dan kemakmuran negara. Yes, apa yang saya cakap kat sini tadi. Memberikan sumbangan yang besar kepada pendapatan dan juga kemakmuran negara. Sorry, sumbang sikit. Okey, faham tak guys? Ada soalan? Krik. Ada soalan tak? Faham. Faham, alright. Kalau tak faham tanya je ataupun cakap je, cikgu tak faham. Saya okey je, saya tak marah pun. Okey, next. Masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Nampak ya gambar-gambar barisan tu. Yang ni macam pelakon tu je. Tak tahu nama apa. Yang dibuat suara macam kartun tu. Okey, kita lihat yang pertama. Masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera diwujudkan melalui DEB dan juga DPN. Nampak? Dia memang refer kepada dua ni je. DEB, DPN. Tak DEB, DPN. Yang bergiat dalam pelbagai bidang ekonomi. Golongan ini membentuk kelas Bumiputera komersial yang melibatkan diri dalam sektor korporat. Sektor korporat itu adalah sektor tinggilah. Sektor cakap apa? Pendapatan yang tinggi. Muncul tokoh Bumiputera dalam bidang perbankan, pemodal saham, pemilik syarikat, pemilik pelabuhan dan juga usahawan muda. Kemunculan golongan ini turut memberikan faedah kepada peningkatan taraf hidup golongan miskin dengan tawaran pekerjaan dalam syarikat dan industri yang dimiliki oleh golongan ini. Ni geng-geng kaya lah ni. Tan Sri Muhammad Effendi Norwawi, ahli perniagaan. Berniaga apa entah, saya pun tak tahu. Yang ni, Tan Sri Azman Hashim, tokoh perbankan. Oh, saya kenal dia ni rasanya. Azman Hashim. Dia buat stadium dekat Penang. Stadium Azman Hashim. Kemudian Tan Sri Sheikh Mokhtar Al-Bukhari, tokoh korporat dan juga Tan Sri Mustafa Kamal, tokoh hartanah. Nama Mustafa Kamal ni biasa nama datuk-datuk dalam drama Melayu, Mustafa Kamal. Inilah masyarakat perdagangan dan perindustrian Bumiputera. Maksudnya DEB dan juga DPN dia berjaya mewujudkan masyarakat perdagangan dan perindustrian. Maksudnya orang dah menceburi bidang ni sampai jadi ahli korporat yang tinggi dalam bidang perniagaan. Contohnya bidang perbankan, pemodal saham, pemilik syarikat, pelabuhan. Yang itulah, kalau kamu ingat perdagangan, kamu ingat macam ni je, pelabuhan, bank. Kalau kamu nak goreng kau, at least kamu boleh goreng yang ni. Okay, next kita lihat yang seterusnya. Pembangunan pendidikan. Yes, ni. Pembangunan pendidikan berlaku seiring dengan pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi memerlukan tenaga kerja mahir yang berpendidikan. Kalau orang tak ada pendidikan, macam mana dia nak bekerja? Betul tak? Macam mana nak membangunkan ekonomi? Masuk pendidikan ni maksudnya dia pandai baca, pandai kira. Itu yang paling rendah lah tu. Tapi pendidikan ni maksudnya yang boleh berfikir jauh.
macam mana nak memajukan sesuatu syarikat dan sebagainya. Mampu kebat lah, mampu high order thinking skill. Selepas tahun 1990, berlaku pertumbuhan institusi pendidikan di bawah kelolaan pihak kerajaan dan swasta. Berlaku pertumbuhan institusi pendidikan di bawah kelolaan pihak kerajaan dan swasta. Maksudnya kerajaan buat universiti, swasta pun buat universiti juga. Contohnya UNISEL, Universiti Selangor. Kan? Universiti Selangor tu merupakan universiti swasta, tapi dia juga turut membantu negara dalam mewujudkan orang yang ada tenaga mahir dan juga berpendidikan. Sebab kerajaan tak mampu nak cater semua. So in the end kerajaan memerlukan pertolongan swasta, and then they join hand in hand and they work together to create so many universities to learn. Okay, pada masa yang sama muncul graduan dalam bidang sains, teknologi dan juga teknikal. Dalam bidang sains, teknologi dan teknikal. Kebolehan dalam bidang ini amat diperlukan. Diperlukan kerana permintaan yang tinggi dalam bidang perindustrian dan K-ekonomi. Apa maksud K-ekonomi? Siapa tahu maksud K-ekonomi apa? Guys? K-ekonomi. Apa maksud K-ekonomi? K macam tu ke? Reply message ke tu K. Apa maksud K-ekonomi? Kerajaan ke? Bukan. That's a good try. Alright, Nuratika. Tak apa, tak pernah dengar pun. Sekarang ni kamu dengar. Kemahiran ke? Kemahiran. Almost there. Thank you, Vinesh. Yang lain pun boleh cuba juga. Iman Haika, Dan Shazi, Aimi Cute, Azaifa Girbil, Ariel pun boleh. Kestabilan. Kestabilan. Okay, thank you. Menarik. Bukan. Apa lagi K? Cikgu, yang kemahiran tu betul ke? Almost there. Kamu refer kepada yang ni. Cepat. Best ni main teka-teka ni K. Apa lagi boleh K? Kentut boleh? Tak boleh. Kemahiran bukan. Sikit lagi. Bukan kemahiran. Alamak. Kelas. Bukan kelas. Okay, thank you Nurul Iliani. Cepat. Okay, saya bagi clue lah. Yes, apa? Kedudukan. Bukan. Thank you. It's a good try. Saya bagi clue dia bukan dalam bahasa Melayu. Dia bukan dalam bahasa Melayu. Yes. Lepas tu dalam bahasa Spanish. Dalam bahasa Zimbabwe, Osas. Bukanlah. Dia related pada pendidikan. Dia related pada accounts. Ekonomi. Dia perlu ada. Okay. Cikgu bagi satu letter yang start. Okay, kita main yang ni lah. Kita main hangman. Mana ni? Kamu bagi huruf je. Pen, okay. Tak nampak. Okay, tak nampak. Okay. Yang ni. Rasa betul aku agent ni. Saya pula takut. Okay, bagi huruf dulu. K. Okay, obviously K. E. Okay, ada E. Nampak. M. M tak ada. Saya dah campak you. Knowledge. Yes, knowledge. 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 Maksudnya dia perlu ada knowledge lah dalam bidang ekonomi ni. Dalam bidang ekonomi dia perlu ada pengetahuan. Kalau tak ada pengetahuan dalam bidang ekonomi, macam mana nak berjaya kan? Contohnya nak berniaga. Modal ada 100,000. Tapi tak ada knowledge.
tak pergi ke mana-mana pun. Sebab tu dia nak bangunkan sektor pendidikan. Supaya orang yang wujudnya, orang yang lahir ni, bukan baby yang lahir masyarakat. Contohnya, panggil apa tu? Mahasiswa-mahasiswi yang ada pengetahuan dalam bidang perindustrian dan juga ekonomi. Pendidikan tinggi juga memperbaik taraf hidup rakyat Malaysia. Macam mana kita nak relate? Pendidikan tinggi juga dapat memperbaik taraf hidup rakyat Malaysia. Siapa boleh cuba? Macam mana dengan ada education yang tinggi ni dapat memperbaik taraf hidup rakyat Malaysia? Siapa nak cuba? Sembang je, tak ada masalah pun, cakap je apa-apa pun. Ada? Tak ada eh? You guys boleh sembang je, saya okey je, cakap je macam mana. Bila education tinggi, orang tu dapat apa? Keuntungan. Dapat kerja elok. Dapat kerja elok. Bila ada education yang tinggi, dia dapat pekerjaan yang elok. Bila dapat pekerjaan yang elok, income pun elok, keuntungan pun elok, semua elok. Dan dapatlah memperbaik taraf hidup rakyat Malaysia. Elok-elok je. Dalam buku teks sejarah semuanya elok-elok je yang duk cerita. Yang duk tahi-tahi tu tak nak cerita sangat. Ni adalah gambar UTM, Universiti Teknologi Malaysia UTM. Merupakan antara pusat pengajian tinggi awam yang menawarkan kursus dalam bidang sains, teknologi dan teknikal. Nak buat contoh lain pun boleh. UiTM, UKM. Okay, next kita lihat ada apa. This one. Our daddy Najib. Okay. Pengangkutan dan perhubungan. Alhamdulillah. Pembangunan ekonomi memberikan kesan terhadap pemodenan pengangkutan awam. Yang you guys cakap tadi secara roughly pun dah betul dah. Pelaburan dibuat oleh pihak kerajaan dan swasta dalam bidang pengangkutan untuk memenuhi keperluan perindustrian serta perdagangan. Sebab apa yang cakap pelabuhan tadi kan? Yes, betul. Dia cakap apa? Jalan raya. Yes, betul. Penerbangan pun yes, betul. Bila ada banyak barang, perlukan pelabuhan lah. Dan juga sistem jalan raya. Nak hantar barang daripada negeri tu kepada negeri ni. Dan juga flight. Jaringan sistem jalan raya, pengangkutan udara, kereta api yang awak cakap tadi. Dan pelabuhan yang moden merancangkan aktiviti ekonomi negara termasuklah ke kawasan pedalaman. Tak ada lagi isu kawasan pedalaman tak ada barang nak sampai. COD sampai depan tangga rumah. Okey, sistem pengangkutan juga memudahkan proses integrasi antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak. Okey, apa maksud integrasi? Kalau kamu ingatlah integrasi itu apa? Saya biasa buat macam ni. Saya gabungkan tangan saya. Macam tu. Apa maksud integrasi? Penyatuan. Penyatuan, yes. Thank you. Penyatuan atau penggabungan antara Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak. Sebab jadi isu. Kita kan dipisahkan oleh laut. Sabah Sarawak nun jauh di sana. Semenanjung kat sini. Ni macam apa yang menghubungkan kita? Inilah pengangkutan perhubungan ni lah. Flight dan sebagainya. Okay, inilah lebuh raya Pantai Timur. Siapa pernah lalu sini? Lalu sini. Ada satu je lori. Tak ada siapa pernah lalu sini? Ada, pernah. Malu sangat. Yang ni siapa pernah jumpa dia? Saya Tak pernah? Ke duduk Pernah. sebelah rumah je? Pernah? Yalah. ada dalam TV. Dalam TV semua pernah nampak. Siapa yang tak pernah nampak? Siapa pernah jumpa dia depan-depan? Ada tak? Tak ada rasa. Ada, ya. Saya pernah jumpa dia depan-depan. Kulit dia kan bersih gila. Dia pun baik tapi tak tahu nak cakap macam ni. Tapi dia okey lah. Bagi saya dia tu okey. Sebagai seorang manusia. Mungkin sebagai seorang pemimpin tu ada orang cakap dia tak elok. Ada yang cakap dia tak elok. Tapi kalau ikutkan in the end, we're all human beings kan. Kita semua manusia. Kita semua tak sempurna.
Tapi in the end, I respect him as a person lah. Okay, ni lah. Yang ni pun. Yang ni saya tak kenal. Siapa ni? Tak apalah, tak penting pun. Dia ni apa kaitan dia dengan pengangkutan sekarang ni? 3 orang ni. Dia cakap Majlis Perasmian Pemugatan MRT Laluan Sungai Buloh. Siapa lalu? Mesti orang KL lalu kan? MRT ni. Lalu tak? Siapa orang KL? Biasanya Airi lah orang KL kan? Saya Kedah. Kedah? Oh, dah pindah lah. Tapi saya duduk kat Penang. Oh. No wonder. Ni maksudnya... Tapi saya lahir kat Kedah je. Oh. Okay. Kalau ni ingat 3 orang ni dia buat apa? Oh, tak apa, lupakan je lah. Okay, kita masuk perkembangan wilayah pula. Okay, berapa isi dah kita go through tadi? Kita lihat dulu yang pertama apa. Dah lupa dah last count. Tak apa, kita cuba ingat. Yang pertama apa? Dah 6 dah. Ni apa? Penurunan kadar kemiskinan. Turun miskin. Turun miskin. Yang kedua naik pula. Apa yang naik? Kualiti hidup. Kualiti hidup. Naik hidup. Yang kedua? Kemunculan golongan pertengahan. Golongan tengah. Bukan Gold di Roger golongan tengah. Yang keempat? Pendanaan dan Bumi Putra. Wow. Kita ingat masyarakat perdagangan je. M perdagangan. Gentleman mesti. And juga perindustrian kita ingat. Tu siapa nak pergi bazar ke tu hon-hon tu? Bazar Ramadan. Yang kelima? Pembangunan pendidikan. Pendidikan. Yang keenam? Angkutan dan berhubungan. Ingat je yang ni kereta ni ke kapal terbang ke. Cantiknya kapal terbang saya. Okey, yang ketujuh? Dengan wilayah. Wilayah berkembang. Inilah 7 ni je. Tapi kalau nak hurai, kamu boleh hurai goreng je. Contohnya turun miskin. Kenapa? Apa yang menyebabkan turun miskin tu? Siapa tahu? DPN lah. Yes. DPN dan DEB. DEB. Kalau ikutkan huraian, semuanya kamu kaitkan dengan DEB dan juga DPN tu. DEB dan DPN berjaya menurunkan kadar kemiskinan. Dengan apa? Dia buat apa? Macam mana orang boleh tak miskin? Duit jatuh dari langit ke? Macam mana orang tu jadi tak miskin? Pekerjaan. Yes, peluang pekerjaan. Itu yang pertama. Lagi? Bila dah bekerja, macam mana nak dapatkan banyak lagi duit? Knowledge. Boleh juga letak knowledge kat situ. Knowledge, ekonomi. Kemahiran. Lagi? Apa lagi? Dia berkait sebenarnya. Kamu pun boleh cakap mewujudkan industri berkemahiran dan juga berpendidikan. Oleh itu, dapat mencari peluang pekerjaan. Apabila dapat peluang pekerjaan, dapat bagi balik kepada family dan menurunkan kadar kemiskinan. Sebagai contoh, berapa peratus pada berapa peratus tadi yang turun? Mungkin kita tak ingat kan? Tapi kita ingat macam ni je. Daripada DEB, berlaku hampir lebih daripada 20% kadar kemiskinan turun. Kemudian disambung lagi dengan apa? DPN. DPN, yes, betul, pandai. Disambung lagi dengan DPN pada tahun 2000. In the end tinggal 7.2% je kan, kalau tak silap, atau 7.4. Tak perlu tak peratus pun tak apa, tapi kita tahu jalan cerita dia macam mana. Kalau peningkatan taraf hidup macam mana? Yang ni senang je. Apa yang berlaku dalam peningkatan taraf hidup? Apa yang berlaku? Isi dia sama je. Apa yang berlaku? Masyarakat dapat apa? Dapat BRIM. Cepat-cepat. Saya tunggu. Dapat apa? Nak meningkatkan kualiti hidup ni. Yes, thank you Nur Atikah. Pun betul. Tapi macam mana nak dapatkan kesihatan yang baik tu? Apa dulu yang mula-mula sekali? Kita kan tiba-tiba sihat, kan?
Dia related. First tenaga Yes. penyedia infrastruktur. Pun boleh. Penyediaan infrastruktur pun boleh. Okey. Macam ni. Saya bagi tahu Sebab apa saya cakap related? Kalau kamu katakan kamu blur time exam, kamu berpegang dengan satu benda ni je. Kalau DEB dan juga DPN, kamu ingat satu benda ni je, iaitu menyediakan peluang pekerjaan. Contoh yang pertama tadi, menyediakan peluang pekerjaan, ada duit, tak miskin. Yang kedua, bila menyediakan peluang pekerjaan, berlaku peningkatan taraf hidup. Kenapa? Sebab ada duit. Ada duit untuk perubatan. Ditambah lagi dengan ada kemudahan infrastruktur. Pihak kerajaan ada hospital percuma, klinik percuma. Salah satu lagi, bila ada duit dapat apa? Bila ada duit dapat beli apa? Beli apa? Ni, vroom. Ni. Motosikal. Kenderaan, motosikal, kereta. Duduk dekat mana? Bawah jambatan ke? Rumah. Dapat beli rumah. Sebab dapat semua itulah peningkatan kualiti hidup. Nampak? Hidup dia berkualiti. Dia ada kereta, dia ada rumah. Tu hidup berkualiti tu masuk hidup berkualiti. And then golongan tengah. Golongan tengah ni senang je. Sebut je pemodal, profesional, perniagaan. Kalau kamu ingat, kamu kaitkan lagi dengan peluang pekerjaan. Nampak? Peluang pekerjaan yang pertama boleh guna, yang kedua boleh guna, yang ketiga pun boleh guna. Sebab apa? Apa contoh peluang pekerjaan golongan tengah? Gambar yang saya bulat tadi tu. Gambar apa? Apa tu? Doktor gigi. Doktor gigi. Nampak? Peluang pekerjaan. Dapat pekerjaan profesional sebagai doktor gigi. Nampak? Arkitek. Pensyarah. Itulah golongan tengah. So, bila golongan tengah ni makin ramai, dapat membantu tak ekonomi negara? Dapat membantu tak ekonomi negara? Dapat. Dapat. Okay, thank you. Nampak tak? Yang keempat pun peluang pekerjaan juga. Perdagangan dan juga perindustrian. Yang kelima pun, kelima tak boleh dah lah. Peluang pekerjaan. Tapi boleh juga. Sebab apa? Bila ada pendidikan yang tinggi, dia dapat Pekerjaan. Dapat kerja elok. Yes, dapat kerja elok. Ingat yang tu je, DEB dan juga DPN, pencapaian macam mana dapat kerja elok. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 pun boleh relate dengan pekerjaan elok. Contohnya macam mana? Siapa tahu? Siapa boleh cuba goreng? Dia masuk kerja yang kilang kereta semua tu. Boleh. Contohnya aeroplane, perlukan pilot. Kalau tak ada pilot, terhempas lah. Astaghfirullahaladzim, patut jaga pula mulut saya. Okey, maafkan saya. Perlukan pilot dan juga kenderaan. Tapi yang penting sekali lah untuk sektor perdagangan dan juga perindustrian. Sebab tu pentingnya ada sistem pengangkutan dan perhubungan. Nak menghubungkan Semenanjung Malaysia dengan Sabah Sarawak. Sabah Sarawak. Thank you, terima kasih. Yes, and then pembangunan wilayah. Banyak conteng. Ni go through secara ringkas je ni. Okey, perkembangan wilayah. Okey, ingat yang ni kita ingat satu je. Felda. Ingat wilayah, ingat Felda. Mana-mana pun kita boleh goreng guna Felda ni je. Nak tambah lagi letak Felcra. Ingat ya, pembangunan wilayah. Okey, perkembangan ekonomi melalui DEB dan juga DPN menyebabkan kemunculan beberapa bandar baharu. Antaranya termasuklah Felda segitiga jengka. Yang ni penting. Felda segitiga jengka. Mana highlighter? Ingat. Yang berkembang daripada sebuah tanah rancangan Felda menjadi sebuah bandar. Bandar ini kemudian dikenali sebagai Bandar Tun Abdul Razak. Siapa kenal siapa Tun Abdul Razak? Siapa Tun Abdul Razak? Bapa kemerdekaan. The first Prime Minister in Malaysia kan. Okay, pada 7 Julai 2011. Jengka ditubuhkan melalui projek segitiga jengka oleh Felda.
Nama segitiga jengka digunakan dengan mengambil kira lokasi jengka yang terletak di antara 3 daerah, iaitu Temerloh, Maran dan Jerantut. Dia macam Bermuda Triangle. Tapi yang ni jengka triangle. Antara TMJ, Tengku Mahkota Johor, Temerloh, Maran dan Jerantut. Di mana? Di Pahang. Iaitu segitiga jengka. Anda siapa? Anda Felda. Senang je yang ni. Pelbagai kemudahan perkhidmatan disediakan seperti pejabat pos, hospital, bank, institusi pendidikan. Contoh apa? Yang ni. Institusi pendidikan dia ada UiTM. Stadium mini. Wow, ada stadium mini. Pusat perniagaan dan pejabat pentadbiran kerajaan. Terdapat kilang yang beroperasi di kawasan perindustrian di kawasan bandar ini seperti kilang ALPS. Kilang bimbingan bank pembangunan serta bengkel kereta dan motor. Ada bengkel kereta dan motor. So itulah perkembangan wilayah. Ingat apa perkembangan wilayah? Ingat Fel apa? Felda, yes. Ingat Felda. Segitiga jengka. Okay, next. Dah habis dah untuk aspek sosial. Aspek sosial ada 7. Ekonomi. Aspek sosial ada 7. Sekarang ni ekonomi pula. Ekonomi sikit je, ada 3 je. Apa dah sangat 3 je. Tapi konten dia menarik. Sebab kalau sosial tadi dia related dengan apa? Pekerjaan kan secara sosial. Tapi dari segi ekonomi, ekonomi dia lain sikit. Sebab sosial ekonomi dia berkait kan. Ada tak warna putih? Kamu pernah dengar tak sosiopolitik? Sosiopolitik apa tu? Sosioekonomi. Entah, tak tahu. Pernah dengar tak? Kamu boleh guna ni dalam kerangan BM pun sekali. Dari segi sosiopolitik, dia menggabungkan sosial dan politik. Kalau sosial ekonomi, dia sosial dan juga ekonomi. Sosial apa? Manusia. Manusia dan politik, sosiopolitik. Kalau sosial ekonomi, manusia dan juga ekonomi. Yes. So kita lihat yang pertama. Yang pertama ada perindustrian berteknologi tinggi. Apa benda tu? Apa perindustrian berteknologi tinggi ni? Tinggi sangat ke teknologi dia? Yang kedua, kawasan perindustrian apa tu? Baharu. Dan yang ketiga, kenderaan buatan Malaysia. Yang ketiga ni nampak ni terus berjawab dah ni. Apa kenderaan buatan Malaysia? Proton. Yes. Proton. Nak letak Pro 2 pun boleh. Tapi yang paling utama ialah proton. Okay, jom kita lihat yang pertama dulu. Perindustrian berteknologi tinggi. Ada muzik. Wow. Ke beatboxing tadi. Perindustrian berteknologi tinggi. Nampak ni? Nampak baju? Warna putih tak nampak pula. Okay, kita warna hitam lah. Okay, nampak? Baju ni tulis apa ni? Petronas. Petronas. Stesen cari gali petroleum yang dikendalikan oleh Petronas Cari Gali. Okay. Mulai tahun 1980, program perindustrian negara mengalami satu lagi perkembangan, iaitu industri berat yang bertujuan untuk memperkukuh asas perindustrian negara. Berat bahasa Inggeris apa? Heavy. Heavy kan? Heavy. Industri? Industri. Industri. Ingat yang ni. Industri berat. Dan menambahkan kemahiran rakyat dalam bidang teknologi yang lebih tinggi. Yang pertama, perindustrian ini melibatkan penggunaan jentera moden yang memerlukan kemahiran tinggi dan modal yang besar. Perindustrian melibatkan penggunaan jentera moden. Apa maksud jentera moden yang ni? Benda ni. Alat-alat moden. So benda ni kalau nak kendalikan, boleh ke orang tepi jalan kendalikan? Tak. Dia perlu orang yang ada kemahiran untuk mengendalikan. Kemudian, industri teknologi tinggi dikendalikan oleh The Heavy Industries Corporation of Malaysia Berhad, HICOM. Yang ni penting. HICOM. Yang ditubuhkan pada tahun 1980. Hash tu merujuk kepada apa? Heavy. Tersilap aja kat sini. I itu apa? Industry. C itu apa? Corporation of Malaysia. Antara projek yang dilaksanakan termasuklah membaki kapal.
Kapal ni bukan kapal kecil-kecil tahu, kapal besar. Dia bawa orang untuk cari gali di limbungan Pasir Gudang Johor, Besi dan Keluli, Perai, Pulau Pinang dan Teluk Kalung. Ni tempat saya lah ni, Teluk Kalung, Terengganu. Loji gas, Cecair, Bintulu Sarawak, Stadium Jalan Kuasa, Raut Pahang, Kilang Penapis Petroleum, Kerteh. Ni tempat saya ni, Kerteh ni. Lutong dan Port Dickson dan satelit komunikasi. So dekat kawasan saya tu dia ada macam satu alat untuk tapis petroleum. Besar gila. Mana saya nak lukis sekejap. Dia macam ni kan. Ini jalan raya. Tak nampak kot ni. Ke nampak? Nampak tak saya lukis ni? Nampak. Ni jalan raya. Saya lalu kereta kat sini lah. Tapi dekat keliling saya ni, tahu tak keluar apa? Tahu tak keluar apa kat sini? Petroleum. Saya dah agak mesti jawab keluar petroleum. Dia keluar api besar ni. Dia zaman tu saya tengok cerita Avatar kan. Avatar yang ada kuasa api, air, angin, tanah tu. Bila ada api besar macam tu, saya sentiasa bayangkan ada Avatar kat situ. Ada Fire Lord kat situ buat kuasa api. Api dia besar gila. Sampai saya duduk dalam kereta, saya dah panas. Jauh tu. Sebab dia nak tapis petroleum kan. Dia perlukan tenaga. Guna tenaga apa? Tenaga pyro. Okey, inilah. So apa yang kamu perlu tahu ialah HICOM, iaitu Heavy Industry. HICOM. Ingat ya? Ingat teknologi tinggi, ingat HICOM. Contohnya Teluk Kalung, Bintulu Sarawak. Bintulu memang gas jugalah. Okey, sekejap saya buat cara nak ingat. Okey, macam mana kita ingat? Kita ingat gas Sarawak, petrol Kerteh. Apa lagi nak buat? GSPK pun dah boleh ingat ni, HICOM GSPK. PKGS. Petronas. Oh, wow. Petronas. Kamu ingat perkataan Petronas je? Petronas kan? Apa perindustrian petroleum tinggi? Ingat Petronas. P ni untuk petrol kan? Kan petrol dekat mana? Ingat kat Kerteh. Tulis K kat sini. S ni ialah Sarawak. Dia ada apa? Dia ada gas. Apa lagi nak ingat HICOM tu? Industri berat. Tapi dah ingat dah ni, industri berat. Atau kamu ada cara lain nak ingat? Boleh kongsi kat kawan. Apa? GS tu apa? Gushen. PK tu apa? Private apa? Private computer. Tiba. Okey, ada soalan tak? Hello? Test. Tak ada. Tak ada cikgu. Alright. Kita go to the next one. Jadi 3 tadi kan? Perindustrian berteknologi tinggi. Yang kedua apa? Dan yang ketiga. Mesti kamu ingat yang ketiga tu kan? Untuk aspek ekonomi. Yang ketiga tu apa? Kenderaan. Yes, pembuatan kenderaan. Yang pertama perindustrian berteknologi tinggi. Yang kedua, ingat tak? Perindustrian teknologi tinggi. Tu yang pertama kan? Kawasan baharu. Kita lihat sekejap. Kawasan perindustrian baharu. Okey, jom kita lihat. Ada apa tu sebenarnya dalam yang ni. Yang ni masuk soalan kuisis nanti. Better fokus tau. Kawasan perindustrian baru. So, bila DEB dan juga DPN ni dijalankan, nak tunjuk betapa berjayanya DEB dan juga DPN ni, dia ada beberapa kawasan perindustrian yang baru wujud. Yang inilah EP, TTP, ZPB. Ni simple je lah. Tak nampak perindustrian pun, panjang lagi sikit. Okay. Kawasan perindustrian baharu, pelaksanaan DEB dan DPN mewujudkan pelbagai bentuk kawasan perindustrian. Antara ini termasuklah estate perindustrian. Estate itulah kawasannya, kawasan perindustrian. Zon perindustrian bebas, free industrial zone. Ni kat Penang ada ni. Kat Penang tahu, mesti Vinesh tahu ni.
dan juga Taman Teknologi Industri. Rasional pembentukan kawasan perindustrian ini ialah berdekatan dengan sumber bahan mentah. Dekat je, bahan mentah dekat situ senang nak bawa. Kalau bahan mentah jauh, nak wujudkan kawasan industri, contoh. Kat sini tak ada pun contoh tu, tapi dalam exam kamu masih lagi buat. Contohnya petroleum tadi, dekat mana? Siapa ingat? Kertih. Kat Kertih. Kertih. Petroleum dekat Kertih. So, kenapa dia wujudkan perindustrian petrol dekat Kertih tu? Sebab dia tepi pantai. Orang, contoh ni laut ya. Saya lukis lah. Lukis pun tak macam lukis pun. Minta maaf ya guys. Ni ombak. Ombak berliku. Yang ni ialah kawasan Kertih. Kawasan Kertih. Kat sini ada kapal. Okey, kapal. Kapal kat sini lah yang duk cari gali petrol. And then bila dia nak hantar petrol, hantar terus kat sini. Kat Kertih. Kalau nak hantar kat KL dekat ke jauh? Jauh. Jauh. Sebab tu dia bina. Bila dia dapat sumber dekat sini, dia terus bina dekat sini. Untuk proses petrol. Kalau korang main game tu, ada kan game-game apa? Pembinaan civilization tu adalah untuk sumber kekayaan. Tapi sekarang ni tak ramai dah main game macam tu. Okey, di samping itu kawasan ini membantu pembangunan ekonomi di kawasan sekitarnya yang kurang maju serta menambah pelaburan modal dari dalam dan luar negara. Nak dengar satu cerita tak? Kawasan yang kurang maju, so bila dah ada kawasan macam ni, kawasan Kertih macam ni, tahu tak income masyarakat kat Kertih tu berapa roughly? Cuba teka. 5,000. 5,000 tak? Teka lagi. Lagi tinggi daripada tu. Lagi tinggi berapa? 1 juta. 1 juta. Oh boy, Vinesh. Yes. Golongan T20. Berapa? Teka je, sebut je berapa ribu. 5,000 salah tadi. Berapa? 1,001 ke? Tak, bukan. Sikit tu. 2,000. 2,000 tak? 3,000. 10. 10 bukan? 50,000. Bukan, rendah sikit. Okey. 15. 15. Thank you Atika. Thank you. 15. Siapa tadi? Danish pun jawab betul kat tadi 15. Dia range dia tahu tak gaji dia berapa? 10, 15, 20. Tu range dia. Saya pun saya duduk je kat situ, tapi saya kawasan Fekra, maksudnya kawasan pelarangan lah. Saya duduk kat kawasan pelarangan. Tapi masyarakat kat sana gaji dia 20,000, 15,000. Dan memang kalau kamu nak beli ikan, katakan ikan selayang, 1 kilo katakan RM8. 1 kilo RM8. Tapi kalau kamu pakai baju coverall Petronas tadi tu, yang warna kuning tu, mana ada tak tadi? Yang ni, baju macam ni. Tahu tak bayaran berapa dikenakan terhadap kamu? Dia naikkan harga. Peniaga akan naikkan harga. Bila nampak je kamu pakai baju coverall Petronas ni, harga ikan daripada RM8 terus melonjak naik RM20. So kamu perlu beli ikan dengan harga RM20 1 kilo. Nampak? Inilah cerita yang saya nak cerita tu. So dia akan berlaku diskriminasi. Bila orang tu high income, rakyat marhai ni dia akan macam, tak adil lah, hang kaya kan, hang patut bagi lebih kat aku. Dia fikir macam tu. So itulah yang berlaku realiti dalam masyarakat. Tu cerita sampingan je lah. At least you guys know apa yang berlaku. Okay, sorry banyak pula sembang. Okay, wait. Mana? Erase all ink. Okay, ni yang pertama. Estate perindustrian. Estate perindustrian dibangunkan oleh Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri, PKEN, PEKEN. Pihak berkuasa pembangunan wilayah dan juga pihak swasta. Kawasan ini dibangunkan sebagai bandar terancang yang mengandungi kawasan perumahan. Yes, dia dah ada kawasan pentempatannya sendiri.
pusat perniagaan dan juga perindustrian serta pusat rekreasi. So bolehlah nak berjalan-jalan ke dengan family, nak bawa anak baby yang baru lahir ke, tu terpulang. Itulah kawasan perindustrian baru. Tapi ingat ya, kat kawasan perindustrian tu ada banyak apa? Banyak gas, banyak bahan sumber alam yang ada, orang cakap ada ni. Ada apa? Apa panggil apa? Siapa tahu? Macam Toksik. cerita yes, toksik ataupun panggil apa dalam cerita X-Men tu? Nuklear. Apa? Tak ada apa. Tak ada, cakap je. Saya kata nuklear tadi. Leukemia? Nuklear. Oh yes, they almost like that lah, tenaga nuklear, tenaga toksik. Tak ingatlah term dia apa, maaf lah. Tapi kalau kamu letak kawasan situ, maksudnya kalau kamu mengandung, dia akan effect baby dalam tu. Maybe Mutasi. dia akan, mutasi, mutation. Okay, finally. X-Men kan? Mutation. So ada kemungkinan untuk jadi kurang sempurna lah. Dah terdedah dengan banyak-banyak tu. Kemudian Taman Teknologi Perindustrian. Okay, by the way, kawasan perumahan dekat Kertih tu, tak ada orang duduk. Rumah punyalah besar, tak ada orang duduk sebab takut tu lah. Takut sinaran apa entah. Yang itulah toksik, mutasi dan sebagainya. Kemudian Taman Teknologi Perindustrian. Taman Teknologi Perindustrian merupakan pusat penyelidikan dan juga pembangunan industri. Pusat ini di bawah Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi Malaysia, STEM. Kementerian ini dipertanggungjawabkan untuk menjalankan penyelidikan dan inovasi bagi membangunkan teknologi perindustrian. Pun boleh R&D pun boleh, R&D. Tahu tak R&D tu apa? Saya pernah dengar perkataan ni. Memang. Research and the apa? Department aku lupa dah. Development. Yes, Development. Sebab terms ni, okay, thank you. Thank you. Pandai, you guys pandai, saya tahu. Development, research and development ni dia macam terms yang kamu boleh guna bila-bila masa. Bukan sahaja dalam sejarah, dalam BM pun boleh, dalam geografi pun boleh. Kerajaan perlulah menjalankan apa? Pembangunan penyelidikan, research and development untuk mewujudkan buahan tempatan yang lebih baik dan berkualiti tinggi. Tapi ini perindustrian bila dia buat research and development, contohnya getah dia buat research getah untuk buat tayar dan sebagainya. Tapi bila dia buat research lagi, dia buat development lagi, dengan getah tu dia boleh wujudkan satu produk yang baru, iaitu jauh lagi baik. Yang saya boleh cakap R&D dari segi buahan lah yang obvious, yang saya terbiasa lah. Contohnya durian yang ada research and development tu murah, berkualiti tinggi sebab dia dah kacuk tiba. Okey, kemudian zon perindustrian bebas. Zon perindustrian bebas ini merupakan kawasan perdagangan yang beri pelepasan cukai atau tarif sebagai insentif. Maksudnya tak perlu kenakan cukai pun. Zon perindustrian bebas, free. Nak jual apa pun tak ada cukai pun. Tujuan dia untuk menarik pengusaha melabur dan merangsang ekonomi kawasan sekitarnya supaya orang invest dekat tempat tu. Kawasan ni tak kena cukai lah, jom kita invest. Invest RM40,000. And then bila invest, wujud peluang pekerjaan pula. Masyarakat setempat boleh apply untuk bekerja kat kilang kat situ. Kemudian kawasan ini sering digunakan oleh syarikat multinasional pelbagai negara seperti Sime Darby Berhad, Axiata Group Berhad dan juga Proton Holdings untuk menjalankan aktiviti perniagaan dan perdagangan. Yes, saya suka. Senang je. Untuk perindustrian bebas ingat P ni kan. P ni apa? Proton. Proton. B ni apa? Ambil S lah, ambil S. Sekejap, kita padam balik. P Proton, S Sime Darby. Axiata taklah S. P Proton, S Sime Darby. Ingat, settle. Okey, tadi Petronas.
P ni apa? Petroleum. Petroleum. Dekat negeri mana? Dekat tempat apa? Ketih. Kertih. Okay. Kalau S ni Sarawak. Dia buat apa? Gas. Gas. Okay, good. Thank you, Danish Haziq. Axiata Group tu lebih kepada syarikat telekomunikasi. Axiata Group. Tapi kadang-kadang kan, dia walaupun dia terms komunikasi, dia gelar mana telekomunikasi, tapi dia boleh invest dalam benda lain juga. Bila dah ada banyak duit, even Axiata Group, kamu boleh invest dalam kereta, automotif, pertanian, pelarangan. Tapi untuk Axiata ni, dia lebih kepada telekomunikasi. Axiata Group. Mesti famous kot dengar ni, biasa nampak kat iklan. Tapi itulah, bila banyak duit, semua benda boleh invest. Macam Samdarbi lebih kepada pertanian. Pertanian dan juga industri sawit. Proton Holdings memang nyah-nyah sata. Nyah-nyah pula dah, sah-sah. Sah-sah berkaitan dengan industri automobil dan juga automotif. Okay, next. Kita ada quizzes ni. Habis ni, ada quiz. Satu page lagi. Sabar ya. Kenderaan buatan Malaysia. Obvious lah. Nampak gambar ni. Wow. Okay, siapa tahu yang ni kereta apa? Kita main quiz pula. Yang ni kereta apa? Saya bulatkan ni. Astaghfirullahalazim. Quiz. Yang ni. Tak belum. Yang ni kereta apa ni? Wajah. Wajah. Pandai. Yang ni? Yang mana? Kenari. Kenari. Tahu Yang ni? Rusa. Produk rusa. Tahu 200. Menarik. Yang ni? Ini Kembara. Kembara. Yang ni? Satria. Apa? Satria? Satria. Satria. Yang ni? Kancil. Yang ni? Tiara. Wait. Serius lah Vinesh? Ada nama kat atas dia. Ya ke? Ada nama. Nama lah je. Oh, dekat ni blur, tak nampak. Okay, yes. Cikgu Yang ni cool memang lah, Tiara. Sebab tak nampak dah Tiara ni sekarang. Cikgu. Yang ni memang Rusa. Yes? Yang kereta Tiara tu dia bukan kereta yang original tau. Dia tu dari kereta Renault. Yang Renovate. macam mana? Renault tu kereta yang dari Renault 5 Oppo. punya. Renovate. Sebab zaman dulu pun Proton, yang ni fakta ya, Proton ni, sebab dia syarikat automotif pertama Malaysia. So dia akan dapat inspirasi daripada negara-negara lain dulu. Sebab itulah kalau kita lihat dia ada Proton perdana sekarang, dia ikut daripada apa? Perdana yang baru ni. Honda Accord. Dia ikut Accord dan juga Lancer pun ada juga. Lancer. Ikut Lancer. Kereta apa ya? Macam Lancer tu. Saya tak ingat. Yang tu Inspira. Inspira. Nampak? Maksudnya dia ada joint venture. Maksudnya dia ambil modal sana sebagai pertukaran lah. Tapi dengan harga yang jauh lagi murah. Sama lagi Hicom. Hash ni apa? Heavy, I2 Industry, C2 Corporation of Malaysia. Penubuhan Hicom dan Kajian Dasar Perindustrian Malaysia pada tahun 1983 telah menggalakkan pertumbuhan industri kereta dan motosikal buatan Malaysia. Contohnya inilah Pro 2, Proton, Modernas. Ini senang je lah. Okay, thank you guys. By the way, yang ni kereta apa ni? Yang mana? TD 200. 2000. Oh. 2000. Van jenazah Van Primas. Uniform Permas. Permas. Jenazah. Van jenazah. Okay, let's go for quiz. Okay, jap Nak individu ke nak team ni? Grup pun okey lah, individu pun boleh. Dua boleh. Nanti aja. Bam. Lag. Tak. Saya buka quizzes, tak lag. Oh. Okay, mana? New share. This one. Okay. Mengantuk ke tu?
Ya. Tak. Tak apa. Saya pun mengantuk. Semalam saya kelas dengan form 4, saya tertidur sambil bercakap. Cikgu, kenapa last week tak ada kelas? Oh, saya bertugas petang. Dekat sekolah. Sekolah saya petang. Tak sempat nak balik. Oh. Saya balik sekolah pun pukul 7. Oh, late. Oh, dekat mana cikgu bekerja? Raja Tonoda. Oh. To everyone. Kejap je saya bagi link. This Oh. one. Okay, jom masuk. Dapat kan? Okay, selamat datang Sofia. Selamat datang Ariel. Selamat datang Danish. Nur Akmal, selamat datang. Nur Atika, Vinesh, Nurin. Oh, ramai. I me cute. Mana lagi ni? Ada berapa orang semua ni? Sekejap. Ada 14. 14 tolak saya tolak 12 lah kan? Huzaifah mana Huzaifah? Huzaifah Gabriel. Pergi bazar ke? Akmal, Nurin Iliani. Vaisnavi. Where are you Vaisnavi? Nurul Syafiqah. Okay, selamat datang Vaisnavi. Now waiting for Huzaifah Gabriel. Tu. You guys exam bila? Next week je. Minggu depan. Minggu depan. Okay, good luck ya. Okay, 14 Jun. Tahu tak biasanya, ni tips lah. Biasanya kalau to first examination, sejarah, make sure kamu fokus bab 1 dan bab 2. Confirm keluar. Unless kamu dah tanya cikgu pun tak apa, tanya cikgu. Bab apa keluar cikgu. Okay, alright Huzaifah, noted. So kita boleh mula ya. So soalan dia mudah saja, kalau kamu fokus kamu boleh jawab sebab dia simple gila. Okay, so all the best, selamat menjawab. Okay. Buat sendiri. Kejap. Jadi saya buat dalam 5 minit, 10 minit. 10. Buat. Pergi aku. Ini soalan ke apa ni? Senang sangat ke? Kenapa dia bagi tahu ini bukan soalan? Ini soalan apa ni? Tak ada soalan pun. Nak cakap apa, you can write anything that I read it. Nak luah perasaan ke boleh. Saya dah keluar lah. Dah keluar? Tak apa. Yang penting kamu ingat dah faham konsep DEB dan DPN membantu macam mana.
Dah siap ke guys? Siap you. Okay, no problem. Leaderboard. Okay, kita tunggu kawan kita tadi. Oh, Vinesh buat balik Oh, lag. Saya lag. Alright. Jawapan interesting. Macam mana? Macam mana nak buat emoji saya tak tahu nak buat emoji macam mana. Tak apa, nanti kita baca one by one. Maybe you guys berbuka awal kan? Apa? Saya buka puasa pukul 7.30. Sama je. Kalau pergi dekat Penang. Penang samalah. 26 ke 27. Ni I'm cute ni. Kita tunggu Vinesh dulu siap. Sofia dengan Waisnavi ni macam tak gerak dah ni. Once Vinesh siap, kita end, kita discuss. Okay, alright. Oh, I'm cute masih lagi berjuang. Okay, teruskan I'm cute. Saya tunggu awak. Alhamdulillah. Maafkan saya. Okay, gambar I'm cute sikit lagi. You can do this. Oh, Sofia masih lagi berjuang. Okay, I'm cute sikit lagi. Satu soalan, dua soalan, dia settle. Siapa tidur tu? Wow, I'm cute. Bangkit berjuang. Okay, alright. So, jom kita end. Okay, pertama sekali tahniah kepada semua orang sebab berjaya jawab. Terbaik sekali, so tahniah. So, jom kita lihat apa yang berlaku sebenarnya. Okay. Okay, so tahniah. Tahniah Aimi, tahniah Ariel, tahniah Nurin. Okay, jom kita lihat. Kalau ada soalan, tanya ya. Jangan malu, jangan segan, saya di sini untuk membantu kamu. Okay, yes. Yang pertama, pencapaian dasar ekonomi baru, DEB dan dasar pembangunan nasional DPN dapat dilihat melalui ada dua sahaja, iaitu aspek sosial dan aspek ekonomi. Siapa jawab aspek sosial tu, tak apa, betul juga. Tapi dia sosial dan juga ekonomi. Politik dan sosial tak. Salah. Sosial dan ekonomi ya. Okay, next. Pelaksanaan DEB berjaya mengurangkan kadar kemiskinan dan diteruskan lagi dengan DPN yang turut dapat, maafkan saya kesalahan ejaan kat situ, turut dapat menurunkan kadar kemiskinan. Apakah intipati dasar yang dijalankan tersebut? Yes, pertama, dia buka peluang pekerjaan, tambah pendapatan isi rumah, menyediakan kemudahan awam dan juga mengembangkan sektor penarian dan juga perindustrian. Semua jawab betul. Bagus. Next, perkembangan DEB dan DPN dapat dilihat melalui kemunculan bandar baru. Contoh bandar tersebut ialah Felda Segitiga Jengka. Yes, Felda Segitiga Jengka. Yang lain tak. Okay. Felcrash di Bandi tu tempat saya.
Okey, mulai tahun 1980-an, Malaysia mengalami perkembangan sektor perindustrian dan antara bukti perkembangan ini ialah JNT. Siapa jawab JNT tu? 1980-an. JNT masa tu tak ada lagi. HICOM, yes, sebab dia Heavy Industries Corporation of Malaysia. Cari Gali Petronas, yes, pandai. Dan juga Huntsman Group. Okay, next. Pelaksanaan DEB dan DPN telah mewujudkan pelbagai bentuk perindustrian kecuali apa? Kecuali zon ekonomi timur. Sebab zon perindustrian bebas tadi ada dekat Penang. Dia buka pelaburan kepada orang. Cakap marilah berlabur, marilah berlabur. Dan juga estate perindustrian. Teknologi perindustrian. Tapi saya cakap kecuali pelaksanaan DEB telah mewujudkan pelbagai bentuk perindustrian kecuali. So, betul lah zon perindustrian bebas wujud. Estate perindustrian pun wujud. Taman teknologi perindustrian pun wujud. Yang tak wujud, satu je, zon ekonomi timur. Okay, good. Yang ni, you can't go back and change the beginning, but you can start where you are and change the ending. So, tak ada banyak pun. Hai Danish. Usaha perlu ada kekuatan dan kelebihan masing-masing. Wow, menarik Aimee. Terima kasih. Terima kasih cikgu. Sama-sama Akmal. Kamu pun terima kasih juga. Danish Akasha. Thank you cikgu. Terima kasih dan saya menghargai. Saya stress jadual exam tak keluar lagi walaupun exam minggu depan. Semoga kamu boleh jawab exam dengan baik Nurul Atikah. No problem. Yakin pada Tuhan. Berusaha dalam perjalanan kita kecapi. Wow. Cayuk. Nenek kata kat cikgu kau ni tiba. Hai nenek. Cakap hai kat nenek Ariel. All is well. Okay, thank you Vinesh. So I think that's all for today. Thank you so much. I appreciate your time, your effort dan semoga semua masa yang kamu luangkan 1.5 jam kita luangkan hari ini dapat memberikan manfaat buat kita semua insya-Allah. So for those yang nak exam, I wish you all the best and good luck. You can do it. And you can do that. I believe in you guys. Tapi yang penting sekali percaya diri sendiri. Okay? So sekian saja. Terima kasih. And stay positive, stay safe and bye-bye. Terima kasih semua. Bye-bye. Bye. Terima kasih. Okay, bye Danish. Terima kasih. Bye. Bye-bye. Selamat berbuka. Tiba. Cakap kat nenek pun hai. Sama-sama Atika. Okay, bye. You're welcome, Nurin. Huzaifah pun selamat berbuka, Huzaifah. Terima kasih. Okay, sama-sama.